Faham? Cerdik para nabi ni manfaat orang ramai. Tu panggil cerdik bijaksana. Nah. Dan yang harus pada hak sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam itu perangai manusia yang tidak membawa ia perangai kekurangan pada martabat mereka itu, yang tinggi seperti sakit yang sedikit, dan makan minum, dan berkahwin, dan berjual beli, dan bertanam, dan menjahit akan kain, dan tidur. Kesalahan perangai yang membawa ia perangai kepada kekurangan seperti buta dan sopak dan gila dan penyakit yang besar-besar dan lainnya daripada barang yang segala kecilaan, maka tiada harus bagi mereka itu segala nabi dan rasul-rasul. Sifat yang harus pula pada hak sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitulah perangai manusia. A'radul basyariyah. Baik. Tadi kita dengar dah 4 sifat yang wajib bagi sekalian Nabi. Sidik, benar, amanah, kepercayaan, tabligh, menyampaikan, tidak sembunyi ilmu, fatanah, cerdik. 4 ni wajib bagi sekalian Nabi. Wajib apa? Wajib aqliyun. Bagi kita wajib tak sifat dengan sidik? Wajib. Tapi wajib syar'iyyun, wajib syarak. Kita semua wajib bersifat benar, haram kita berdusta. Kemudian kita kalau kita ada diamanahkan, wajib tunai amanah, bukan sunat tunai amanah. Kita pun wajib, tapi para nabi tidak berlaku lain daripada 4 sifat ni, iaitu sifat lawan. Kita ada kali cerdik, ada kali bodoh, ada kali benar, ada kali pelawak, ada kali amanah, kadang-kadang pecah amanah. Yang harus pula seje, iaitulah a'radul basyariyah, bertabiat, berperangai seperti perangai manusia. Apa tujuan? Kerana orang-orang yang jahil, orang bodoh-bodoh, dia kata Nabi ni perangai Tuhan. Tak tu. Tak makan, tak minum macam malaikat pun dia. Ini semua pandangan karut belaka. Nabi-nabi dan rasul-rasul adalah manusia. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, innama hanya saja aku ini bashar, manusia, mislukum, seperti kamu. Jadi ini membatalkan dakwaan bahawasanya Nabi ini jenis Tuhan, seperti kata Yahudi Nasara. Nasara kata Nabi ini jenis Tuhan, bukan jenis manusia biasa, jenis Tuhan. Nampak? Yahudi pun kata begitu juga. Orang-orang musyrikin, orang-orang majusi, orang-orang lain pun begitu juga. Ada yang kata jenis hatu Nabi ni. Ada yang kata jenis haiwan, haiwan suci. Waduh, sama Nabi haiwan pula dia. Ada yang kata Nabi ni jenis malaikat. Bukan. Kul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku manusia, mislukum, seperti kamu. Jadi dalilnya dilihat dengan musyahadah oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat dan Nabi. Maka orang yang sempat dengan Nabi, dia cerita ke anak cucu dia, Nabi ni perangai manusia. Makan, minum, niaga, bela kambing, berlari, tidur, kecing, berak, jamu, perang, duduk saja, berehat, macam-macam. Hak manusia je lah. Tidur, bekerja, cari rezeki, jenis manusia. Kalau malaikat dia tak kerja gitu. Ada malaikat bela kambing. Jenis manusia. Tetapi perangai manusia yang tidak ada membawa kekurangan pada martabat. Maksudnya walaupun nabi-nabi ini manusia. Manusia makan, nabi makan. Sebab apa? Sebab makan ini tabiat manusia. Maka nabi-nabi makan, sahabat makan dengan nabi. Makan yang sama. Jin pun makan, tapi jin tak makan macam kita cikedi. Tak makan khema, tak makan mana gula. Nabi macam manusia, makan gula, makan kurma, makan roti, makan cuka. Jenis manusia. Nikah, Nabi nikah, bercerai pun ada. Apa benda ni, sakit, menega, berternak, berkebun, berperang, maknanya manusia. Cuma ingat, para nabi, para rasul
walaupun mereka melakukan perkara yang dilakukan oleh manusia, tetapi apa yang mereka lakukan tidak bawa kepada cedera martabat dan maruah, tak jatuh maruah. Kita boleh jadi molek, boleh jadi tak molek. Contohnya yang pertama dia buat sini, seperti sakit yang sedikit dan makan minum dan berkahwin. Nabi-nabi juga sakit. Kerana sakit adalah fitrah manusia. Nampak? Tuhan tetap dah, kalau jenis fitrah manusia duduk di alam dunia dia ada sakit. Sebab dunia ni tempat sementara. Yang tak sakitnya akhirat. Sebab tu di syurga tidak ada hospital. Tak ada Messi, tak ada doktor. Messi, doktor, hospital melambangkan orang sakit. Dalam syurga tidak ada orang sakit, tak ada hospital. Sakit-sakitnya dalam neraka. Neraka tempat sakit. Dunia tempat sementara, batu Tuhan buat sakit. Sakit ni bagi tiap-tiap makhluk dia ada sakit lagi. Manusia ada penyakit dia. Binatang ada penyakit. Ada tak? Binatang. Sesama burung. Padahal ayam ni. Kuku dan mulut. Penyakit binatang. Kereta ada penyakit tak? Ada. Makan selendang. Penyakit dia. Azza tu bi asal hitam. Siapa kat tepi light mampu. Asal siapa tepi light mampu. Kalau berhenti depan kedai tak apa. Ada tak penyakit itu? Penyakit sambang ni panggil. Penyakit kereta. Jam ada tak penyakit tak kena lagi. Penyakit jam. Yang paling canggih sekali manusia cipta komputer. Komputer. Macam-macam hal boleh buat dalam komputer. Tuhan buat penyakit pula. Nak khabar yang sempurna, yang tak sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Tak ada rosak. Hak lain rosak mereka. Maka nabi-nabi dan rasul pun sakit. Sebab apa mereka sakit? Sebab mereka manusia. Siapa masa sakit, siapa masa demam. Tetapi tidak membawa kepada larat yang mencederakan maruah. Tak ada nabi sakit macam kita, siapa kecing teko berok teko ada. Siapa jatuh martabat ada. Siapa larah habis kain-kain yang anak cucu bakal tengok habis sakit. Tak ada penyakit itu. Nabi-nabi kita ada. Siapa tak cakap nak bela cucu. Awak toki dah. Toki jadi tak ingat sakit. Pakai pampers panggil cucunya, lama pampers atas muka cucu, selok cucu. Jadi tak ingat. Nabi-nabi tak ada penyakit itu. Dia orang tu Nabi Ayub tu orang kata tu siapa tobik ulat tu. Itu bukan hadis sahih. Itu cerita sahaja. Hadisnya tidak sahih. Hadis sahihnya Nabi sakit. Nabi Ayub sakit. Hak kata Nabi Ayub sakit siapa tobik ulat apa semua tu Israiliyat. Cerita orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Israiliyat ni kalau dia tak canggah dengan agama, maka kita boleh terima. Kalau bercanggah, ditolak. Jadi tolak terus. Sebab Israiliyat maksudnya cerita-cerita yang diceritakan oleh orang Yahudi yang telah pun masuk Islam. Orang Yahudi dia berahi cerita. Dia pandai cerita. Ramai masuk Islam zaman Nabi. Jadi bila masuk Islam dah, dia jadi bawa kita berahi cerita. Jadi ada cerita mereka itu cerita nawak. Ada cerita mereka itu cerita betul. Maka Nabi kata hak Israiliyat, sahabat-sahabat hak asal Yahudi, orang Islam hak asal Yahudi, lepas tu sekarang nak masuk Islam, kalau dia cerita, mu jangan bakar terus, mu jangan tolak terus. Faham? Mana? Hak sepakai dengan syariat, terima cerita tu. Hak canggah dengan syariat, tak boleh terima cerita tu. Faham? Itu kaedah kita dengan Israiliyat dia panggil. Ada orang dia ta'assub ekstrim. Bila Israiliyat pakai tolak terus. Dia tak faham syariat pula. Padahal Nabi besar dalam hadis sahih. Kalau cerita Israiliyat jangan terima belaka, jangan tolak terus. Faham? Jadi hak cerita ambil balik ulat bubuh atas tubuh, tu cerita Israiliyat yang tidak diterima oleh ulama-ulama.
Ulama bersandarkan pada hadis yang sahih Nabi Ayub